Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So kita jumpa lagi pada hari ini dalam sesi Sembang Santai Asia. Kita nak sembang-sembang berkenaan dengan macam mana cara menyimpan duit yang mudah, murah dan paling penting berkesan. Yang paling penting itu berkesan lah. Sebab ramai orang boleh menyimpan tapi dia tak boleh menyimpan dengan berkesan. Maknanya bila dia simpan duit tu tak bertahan lama. Duit tu tak bertahan lama. Jadinya macam kata contoh kata ada simpanan 1,000 lepas tu balik kepada kosong ataupun tinggal 200 balik. Itu maknanya tak berkesan lah. So macam mana cara yang paling mudah, murah dan paling berkesan. Okay. So ini yang Aisyah cari dan saya jumpa lah. So kita bila kita dah jumpa, maknanya kita share lah dengan orang lain macam mana caranya untuk boleh adakan simpanan yang cara yang paling mudah, yang paling penting juga murah lah. Maknanya mampu dibuat oleh semua orang. Okay. So kita menyimpan, macam contoh kan kita nak menyimpan ni untuk apa kan. So kalau lah buat apa nak simpan. So mungkin tuan-puan belum ada lagi lah sedikit kesedaran untuk adakan at least kata dana kecemasan. Dana kecemasan. So dana kecemasan tu apa? Dana kecemasan ni maknanya kita nak gunakan bila kita ada sebarang situasi kecemasan lah. Contoh kecemasan. Kalau kata sekarang ni kecemasan tiba-tiba je kereta kita rosak. Kan kereta kan satu keperluan sekarang. Satu keperluan. Jadi bila kereta rosak, kita banyak benda akan tergendala lah kita punya urusan harian. So kena baiki benda tu. Jadi itu namanya kecemasan lah. Kalau kita tak baiki benda tu, kita tak baiki kereta tu, kita tak boleh guna dan banyak urusan akan tergendala. Jadi itu macam contoh satu kecemasan lah. Satu kecemasan. Kalau kata contoh handphone rosak, itu kecemasan juga. Kalau kata nak beli tukar handphone sebab ada orang kata model terbaru, itu bukan kecemasan. Itu bukan kecemasan ya. Itu bukan kecemasan. So maknanya kita nak adakan supaya adakan situasi-situasi macam itulah. Jadi kita bersedia. Ini statistik yang daripada Bank Negara Malaysia. Satu kajian daripada Bank Negara Malaysia. Statistik dikeluarkan. 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun 1,000. So kalau 1,000 ni sebenarnya sikit lah. Sebab kita 1,000 ni kalau keadaan sekarang, ekonomi sekarang dengan keadaan harga barang sekarang sangat sedikit. 1,000 even tak cukup pun untuk kalau kata contoh tiba-tiba kita tak ada pendapatan 1 bulan. Kan? So kalau contoh yang gaji 1,000 maknanya 1 bulan dia hanya mampu bertahan 1 bulan saja. So kalau kata dari segi macam sekarang ni pandemik dah jadi endemik semua kan. So maknanya 1,000 tu sangat terkesan lah kalau bagi orang yang tak ada simpanan macam ni untuk dia melayari hidup lah. Melayari hidup untuk at least 3 bulan ke berapa bulan kan. So kalau kata macam tu maknanya kita sangat terkesan lah, akan sangat-sangat terkesan. So jangan surprise lah. Ada satu orang cakap masa ada satu kursus lah. Saya tak ingat siapa buat kursus tapi ada cerita dia macam ni lah. Maknanya bila satu kursus pasal kewangan, bila penceramah tu tanya
seberapa orang yang boleh survive jika contoh dia tak ada pendapatan 1 bulan. So masih ramai lagi yang berdiri. Macam contoh kata suruh berdiri semua, so ramai yang berdiri. Bila dah sampai 3 bulan, kalau maknanya dia ada simpan 3 bulan untuk dia survive kalau dia tak ada pendapatan. So makin sedikit. Tinggal maknanya lebih dari 3 bulan makin sedikit. So bila kata yang ada 1 tahun, tak ramai sangat, ada 1 orang, 2 orang macam tu je yang dalam khusus tersebut yang masih berdiri. Maknanya orang ini, hanya orang ini sahaja yang tahan kalau dia tiba-tiba tak ada pendapatan. Maknanya sakit ke kan? Maknanya sakit ataupun kata tak dapat bekerja lah, tak dapat bekerja. Contoh kata dia buang kerja dan tak dapat kerja baru. Macam contoh maknanya memang tak ada pendapatan langsung. Jadi sangat sedikit. So jangan surprise lah, sebab even yang tak ada simpan 1,000 pun ramai, apatah lagi yang nak boleh survive selama 1 tahun kalau tak ada pekerjaan ataupun pendapatan lah. Okay. So benda ni sangat penting lah, menyimpan ni sangat penting. Macam kita sebenarnya Nadi, sebab kalau tiba-tiba je berlaku apa-apa, kalau kita ada simpanan memang sangat-sangat terkesan kat kehidupan kita. So macam mana cara Asia buat simpan duit yang cara mudah, murah dan paling berkesan ni? So Asia dah jumpa. Okay. So kenapa kena cari cara ni? Kenapa cari cara ni? Ini perkongsian mentor Asia lah. Mentor Asia berkenaan okay, solusi masalah susah menyimpan ni. Masalah susah menyimpan ni sebab tadilah yang tadi kan 75% rakyat Malaysia tiada simpanan walaupun 1,000. Sebabnya dia ada masalah susah untuk menyimpan. Ramai orang boleh menyimpan tapi dia susah untuk mengekalkan simpanan. Itulah. Sebab kalau contoh kata sekarang ni kan orang share dalam media-media sosial, contohlah FB ke mana-mana lah. Okay, contoh FB kata dia share cara menyimpan gunakan tabung. Guna tabung. Bila tabung contoh kata simpan duit RM5, simpan duit RM10. Tapi at the end, sebab benda tu kita nampak dalam bentuk duit. Bila contoh kita ada simpanan RM3,000 contoh, RM3,000. Cepat saja RM3,000. Kira-kira ada RM3,000, otak kita akan menukarkan RM3,000 tu kepada bentuk lain yang kita fikirkan pada masa tersebut ia adalah keperluan. Contohnya ada kes yang dia simpan tak ingat berapa ribu, maknanya bila dia buka tabung tu disimpan ada berapa ribu dan terus dia nampak ribu tu tukar dalam bentuk sofa sebab dia rasa sofa dia tu kena tukar. Sebenarnya mungkin kalau tak ada duit tu dia sofa dia tu elok je. So macam mana kita nak cari cara yang mudah, murah, paling berkesan? Maknanya bila kita nampak benda tu kita tak ada tukarkan simpanan kita tu ke dalam bentuk material macam tu kata sofa yang sebenarnya bukan satu keperluan tapi hanyalah satu kehendak. So kita dengar perkongsian daripada Encik Zul ni, mentor saya lah. Saya sampaikan pula ilmu emas sebab saya rasa ilmu ni saya rasa selfish kalau saya tak share kepada orang. Sebab emas memberi impak yang besar kepada kewangan saya. Paling basic tu tuan ialah menyelesaikan masalah simpanan. Orang pendapatannya banyak tapi simpanannya tak. Ini proven tuan. Simpanan tak ada, last sekali yang banyak yang jadi ialah masalah kewangan tu yang banyak, masalah hutang. Harta tak ada. Okey. Sini ni 3 punca lah duit gaji bocor kan. Okey. So ini biasalah kan, gaji ni macam air paip, bila masuk je terus keluar kan. Ada satu quote, ada satulah yang Twitter punya post lah, Twitter punya post yang beritahu macam kita ni rat race lah. Rat race maknanya bila time contoh 20 hari bulan kita kata bila nak gaji lagi, teruja nak gaji. Tapi bila 30 hari bulan aja, dah lepas dapat gaji 5 hari, contoh yang gaji 25 hari bulan lah, dapat gaji 5 hari terus bila next gaji sebab dah habis dah. Maknanya kita rat race, tikus perlumbaan tikus. Kita berpusing di tempat yang sama, yang berputar. Bila dapat gaji je kita dah guna, lepas tu 3 hari lepas tu kita terus bila dapat gaji next. So 20 hari bulan kita terus nak dapat gaji, tapi bila dapat gaji tu habis. So kita berpusing tempat yang sama sebab kita tak ada mekanisme untuk menyimpan lah. Mekanisme menyimpan. So macam mana cara? Tadi Tuan Zul cakap, maknanya bila dia jumpa dengan emas ni boleh memberi kesan emosi untuk menyimpan dengan berkesan. Sebab emas ni dia tak ada kesan emosi lah kepada
kehidupan kita untuk kita rasa macam benda tu kita nampak dalam bentuk material. Sebab kita dah nampak dalam bentuk RM. Ini antara matlamat manfaat terbesarlah Tuan Zul punya post ni. Terbesar simpanan emas adalah duit simpanan susah bocor. Maknanya bila kita ada simpanan, contoh dalam macam ni kan. Contoh yang ni 10 gram lah. Ni 10 gram simpanan macam ni. Bila kita ada simpanan ni, simpanan emas, kita tak akan nampak benda tu dalam bentuk RM. Macam contoh yang ni dah 2000, tapi saya tak nampak pun dalam bentuk 2000 sebab saya nampak dia dalam bentuk 10 gram. 10 gram. Jadi itu yang boleh kita boleh mengatasi masalah emosi kita untuk membelilah bila ada 10 gram contoh macam ni 10 gram. Ini harga dia 2000 lebih. Kalau contoh hari ini 2600 RM10 lah lebih kurang. RM260 sebab hari ini harga emas adalah RM261 lah. RM261 1 gram so harga dia lebih kurang RM2,610. So bila ada macam ni, kita tak akan cepat menukarkan kita punya emosi bila tengok benda ni nak tukar kepada fizikal. Okey. So kalau macam tu maknanya selamatlah simpanan kita kat sini. Sebab kita tadi kan macam contoh ada matlamat kita nak ada contoh kata kita ni gaji 3,000. Contoh matlamat ini. Sebab kita kata kita hanya bila majoriti penyimpan emas tak akan jual emas mereka ni, contoh macam ni, tak akan jual semata-mata yang bukan keperluan mendesak. Contoh nak pergi beli sofa, sedangkan sofa yang ada tu masih boleh duduk. Contoh macam tu lah. Kalau sofa tu memang dah tak sangat-sangat daif, memang tak boleh nak duduk kan. Mungkin itu keperluan lah, bukan kehendak. Okey, so kita hanya tukarkan benda ni, emas ni kepada benda-benda yang betul-betul mendesak dan yang boleh memberi keuntungan sahaja. Contohnya, saya contoh kan, contoh ada seorang penyimpan emas ni, Cik Syukur, dia jual dia punya emas ni jual emas dia sebab dia nak pergi buat rumah sewa. Dia buat rumah sewa di Langkawi. Dia mahu Langkawi lah Cik Syukur Hashim. So maknanya itu memberi lebih keuntungan lah kepada dia bila dia jual kat emas untuk buat rumah. Okey. So contoh antara matlamat kita. Ini yang paling penting sebenarnya, kita nak set up kita punya set up kita punya matlamat lah. Kita punya matlamat. Kenapa kita nak menyimpan? Sebab bila kita ada matlamat ni, kita nak menyimpan untuk apa? Dia lagi senang sebenarnya. Contohnya contoh kita analogi yang paling senang lah. Contoh kita nak kereta, tapi kita tak tahu kita nak pergi mana. Susah ke tak? Senang. Kita nak kereta, tapi kita tak tahu nak pergi mana. Sebab kita duduk rumah kan. Sebab kita tak tahu kita nak pergi mana pun. Tapi kalau contoh kita tahu nak pergi mana, so kita teruslah pergi. Cepat je sampainya. Kalau contoh kita tak tahu nak pergi mana, jadi kita macam menerawang je lah. Nak pergi mana ni tak tahu. Jadi kita akan membuang masa, membuang duit kan, minyak kereta tu kan. So bila contoh kita simpan, kita tahu matlamat kita nak buat apa, ini memang lagi senang lah. Jadi dengan jumpanya mekanisme kita untuk menyimpan tu, kita jumpa mekanisme emas ni, contoh kita simpan dalam bentuk emas, jadi kita lagi senang. Contoh kata yang paling penting yang wang kecemasan tu lah, yang wang kecemasan. Saya bagi contoh, orang yang gaji 3,000, kalau ikut pakar kewangan, saya ni baca-baca buku lah. Saya baca buku, contoh ni misi bebas hutang, tulisan mentor saya lah, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i ni, dan juga saya ni follower tegar jugalah kepada Robert Kiyosaki ni, so Rich Dad Poor Dad. Kita baca-baca buku ni, kita macam contoh kata yang Malaysia punya, yang contoh Cik Zulkifli tu memang sesuai lah untuk kita applykan dalam kehidupan kita untuk di Malaysia, sebab dia memang menulis keadaan dia di Malaysia kan. Macam contoh kata yang Rich Dad Poor Dad ni, Cik Robert Kiyosaki, dia di US. So kita boleh ambil lah apa idea dia pasal kewangan, macam mana mengurus kewangan untuk kita apply kan, mana yang bersesuaian dah di Malaysia contohnya. So contoh kata nak wang kecemasan, mana-mana pakar kewangan pun mengesyorkan lah kena adakan dana kecemasan. Macam contoh yang saya biasa dengar dia applykan adalah sehingga 1 tahun pendapatan. So dia ada 3 level lah. Satu level pertama adalah 3 bulan. Maknanya contoh gaji yang 3,000, kita kena simpan 9,000. Lepas tu bila cukup 3 bulan tu, kita kena simpan lagi 3 bulan lagi, nak cukupkan pada 6 bulan. Dan selepas itu kita simpan lagi
6 bulan. Nak mencukupkan 1 tahun wang kecemasan. So kalau contoh orang yang dah bekerja bertahun-tahun memang tak ada lagi 1 tahun pendapatan yang simpanan yang kekal untuk dia boleh gunakan jika ada kesewaran kecemasan, memang sangat orang kata bahayalah, sangat tak selamatlah dari segi pengurusan kewangannya. Macam mana dia nak hadapi hidup jika apa-apa ada benda yang berlaku lah. Okey. So maknanya kalau contoh macam tu, orang ni memang sangat sesuai lah. Dah kerja bertahun tapi belum ada simpanan, even 1 tahun pendapatan, sangat sesuai. Dia tukarkan cara menyimpan wang dia tu kepada dia menyimpan emas. Sebab emas dah terbukti boleh dah membantu ramai orang untuk menyimpan. Okey. So contoh ada orang yang sebelum ni dia tak boleh menyimpan, tapi dalam masa 1 tahun setengah dia boleh simpan 200 gram emas yang bernilai lebih kurang RM20,000. 100 gram RM25,000 lebih kurang, so dalam RM50,000. 1 tahun setengah saja dia boleh menyimpan macam tu. Sebelum tu dia dah bekerja lama tapi dia tak ada simpanan pun. So maknanya benda ni memang dah proven. Dan juga lagi satu, kita kena carilah. Maknanya cara kita nak menyimpan emas tu, kita kena cari juga emas apa yang kita nak simpan. Contohnya pilih emas yang orang kata emas perhiasan dan 16. Saya tak ada pula, tapi saya pakai gelang. Maksudnya contoh gelang lah, gelang ke subang ke rantai ke kan, itu dia punya orang kata kadar keuntungan kita akan lambat sedikit lah. 3 kali lebih slow lagi berbanding dengan emas macam emas pelaburan macam ni. Sebab emas pelaburan macam ni dia ada kos-kos tersembunyi. Contoh, dia tak ada kos upah yang sangat tinggi. Dia ada kos upah, tapi kos upah dia kita panggil gold premium sangat minimum. Macam contoh yang ini, dia punya kos upah baru RM10 untuk 10 gram. Kalau barang kemas kan, barang kemas yang 10 gram, dia punya kos upah boleh meningkat sehingga RM200-300. So akan lambatlah kita nak untung balik. Lepas tu dari segi keturunan dia, yang ini adalah keturunan 999, maknanya purely emas. Tapi 916 tu macam maknanya sama dengan nama dia lah, 916. Dia punya campuran emas dalam tu hanyalah 91.6%. Lebihnya adalah bahan logam lain seperti tembaga, zinc dan sebagainya lah. Okay. Bila kita nak jual semula, kadar susut nilainya sangat tinggi lah untuk barang kemas berbanding dengan susut nilai emas pelaburan macam ni. Tapi maknanya tuan-puan kena sebab tu kenapa saya sharing berkenaan dengan emas public gold. Sebab bagi saya emas public gold ni dia package. Dia janji dia akan beli semula, dia memang jadi semula yang barang dia lah. Okey, emas dia janji akan beli semula, dan juga kalau ada sebarang kecacatan semua pun dia akan beli, dan juga dia akan dia ada kemampuan untuk membeli barang tersebut, dan juga dia ada, kira kata kita tak perlu risaulah untuk beli emas public gold ni, sebab dia ada CJ keturunan dia macam ni lah. CJ keturunan dia untuk setiap kita punya emas pelaburan. Macam contoh dia punya yang ini nombor siri dia adalah B065031. So setiap barang emas yang kita beli ada CJ keturunan macam ni, dan disahkan oleh SAY. SAY ni maknanya penilai bebas lah. Bukan penilai yang bekerja bawah public gold, tak. Dia penilai bebas yang akan mengesahkan bahawa emas ni adalah emas tu. Okey. Banyak kes yang dia tidak jual, dia beli dengan syarikat yang belum, orang kata tak sukses lah, yang belum proven. Bila dia nak jual, contoh RM2,000 pun banyak bagi kita kan. Contoh kalau beli yang RM10,000, contoh beli yang 50 gram dalam RM12,000 pun kan besar juga kan, 50 gram. So bila kita contoh bila nak pajak semula, biasa kita pergi pajak dekat Arano ataupun pajak-pajak lah, tapi sepatutnya kita pajak dekat tempat yang syariah compliance kan. So pajak semula ada kes yang bila nak pajak, so macam pajak tu nak tengok dari segi keturunan, sebab dia tak percaya dari segi keturunan. Bila dia potong benda ni, dia hanyalah saluran emas, dalam dia adalah bahan logam lain. So sayang tak duit kita kalau RM12,000. Kalau macam tu kita hanya dapat benda yang disadukan dengan emas sahaja. So tapi tidak dengan public gold, sebab dia ada CJ keturunan apa semua. Itu orang pun tak perlu risaulah bila menyimpan. Okey. So contoh itu wang kecemasan lah, wang kecemasan. Contoh gaji RM3,000 nak simpan hingga
6 bulan gaji. 6 bulan gaji contohnya 18,000 kan. 18,000. So kalau contoh kata kita simpan, kalau pakar kewangan mengesyorkan duit simpanan kita simpan at least 10%. 10% untuk kita simpan setiap bulan sebagai kita punya simpanan lah. So maknanya contoh kita dah adakan wang kecemasan, lepas dah ada wang kecemasan, kita boleh pergilah kepada matlamat-matlamat kita kewangan kita lain. Contoh nak adakan deposit untuk beli rumah, untuk nak kahwin kalau yang belum kahwin, untuk modal perniagaan kan. So mana-mana yang kita setkan matlamat kita tersebut. So maknanya contoh kalau yang 18,000 tu kita simpan 300 satu bulan sebagai 10% daripada gaji 3,000. So maknanya kita perlukan 5 tahun untuk penuhkan kita punya dana kecemasan. Itu untuk 6 bulan. So maknanya yang next lagi sehingga 1 tahun kita perlukan 10 tahun lah. So itu yang, tapi kalau macam contoh kita dah boleh macam contoh kata tuan puan simpan dalam bentuk emas ni, biasanya emosi tuan puan akan lebih nak simpan lagi. Dia berbeza dengan bila tuan puan simpan dalam bentuk duit. Sebab dalam bentuk duit bila nak simpan, kita simpan, kita nampak RM, kita nak membeli. Itu bezalah. Itu beza, sangat-sangat ramai orang yang dah rasa perbezaan tu. Jadinya tuan puan boleh try dulu, cuba dulu simpan. Sebab tu saya kata mudah, sebabnya semua online saja. Saya tak ada terima duit, tuan puan hanya bank in terus, transfer terus, guna FPX terus kepada akaun public gold. Straight public gold. Saya ada pin kan, saya ada tulis dalam post saya. Kalau tuan puan nak dengar berkenaan dengan akaun emas ni, apa dia punya terms and conditions semua, so boleh tengok macam mana mudahnya. Itu murah pula, 100 sahaja. 100 sahaja boleh bermula. Bukan yuran daftaran tau. 100 tu kalau hari ni tuan puan dah boleh dapat 0.3831 gram dalam akaun emas tuan puan. So semuanya ada dalam statement nanti. Okey, bila tuan puan masuk je 100 terus jadi tukar kepada 0.3831. Tak ada yuran tahunan, tak ada yuran simpanan, yuran pengurusan ke, tak ada. Bila tuan puan contoh simpan, lepas tu ada contoh 6 gram. Nak keluarkan contoh yang 5 gram, nak keluarkan 5 gram, boleh saja nanti request untuk keluarkan. Lepas tu baru dia akan dikenakan gold premium, maknanya kos upah untuk keluarkan benda tu. Sebab sebelum ni yang RM100 sebulan, contoh beli RM100 sebulan tu, itu adalah puan-puan beli emas sahaja, belum lagi nak keluarkan dalam bentuk apa, belum decide. So ada sedikit kos kat situ lah. Contoh dah ada 11 gram, dia ada minimum balance tinggalkan dalam akaun tersebut. Okay, so minimum balance adalah 1 gram lah. Bila 1 gram maknanya tuan-puan dah ada 11 gram, boleh keluarkan 10 gram macam ni. Boleh keluarkan 10 gram macam ni. Lepas tu bayar RM10 untuk kos kos pengeluaran. Kos pengeluaran maknanya kos pengeluaran dalam bentuk emas macam ni, dan juga settle yang tu RM1 untuk dipostkan untuk kos post lah, postage. Dan postage itu adalah berinsurans, so sangat secure. Jadi kita tak takut lah. So saya nak saya nak boxing hari ni. Saya ada keluarkan 1 dinar. Yang ini saya simpan. Dia public gold, dia ada cara yang mudah, murah dan berkali berkesan. Okey, dia ada 3 cara lah. Satu cara adalah melalui akaun emas tadi. Satu cara lagi boleh bayar secara ansuran. Ansuran ni patuh syariah so boleh ada dia punya CJ patuh syariah. Semua proses pembelian di public gold adalah patuh syariah. So tuan-puan tak perlu risaulah. Ada memang daripada web page fatwa Mufti Wilayah ada mengatakan bayaran ansuran beli emas adalah tak patuh syariah kan, tapi dia adalah dia punya terms and condition yang akan membuatkan ianya patuh syariah. Jadi kita sebagai orang yang kebanyakan yang tak tahu berkenaan dengan proses patuh syariah tu, kita hanya perlu cari syarikat yang memang ada CJ patuh syariah. Dan public gold ada CJ patuh syariah tersebut daripada tahun 2017 lagi. So semua pembelian dengan public gold adalah patuh syariah. So yang bayaran beli ansuran tu pun boleh. Satu lagi adalah ansurannya, kalau satu ansuran ni kalau sekarang masa keadaan biasa, ansuran boleh dibeli melalui bayaran sehingga 6 kali lah. Macam contoh yang ni 2,000 lebih bayar 6 kali. Okey. So 2,000 dibayar 6 kali dalam
apa contoh. Sekejap ya, saya kirakan, saya pun tak kira tadi. Contoh kata 2,600 lah kan. 2,600 bahagi 5 maknanya dalam RM433 sebulan. So kalau orang macam ni, contoh macam ni 400 lebih. So mungkin kata itu agak tinggi lah. So saya baru saja habis bayar. Yang ini saya beli masa promosi lah. So saya baru habis bayar untuk saya beli 1 dinar bayar 10 kali. Yang ini ada promosi. Masa tu saya beli yang ada promosi 10 kali. Kalau tuan-puan minat untuk nak dapatkan yang bayar 10 kali ni, boleh nanti ada promosi, boleh saja WhatsApp saya. Tapi saya syorkan nak senang. Kadang promosi ni dia ada jangka masa dia. Cepat je kadang. Kalau kadang-kadang ada yang malam hari Rabu dia buat promosi tu, esoknya dah habislah dia punya promosi, 1 hari saja dia buat. So kalau nak senang proses, maknanya tuan-puan beli buka dulu RM100, dapat emas RM100 tu. Bukannya buka akaun yuran pendaftaran ke apa, tak. Maknanya dapat emas dalam akaun. Lepas tu bila ada promosi yang bayar 10 kali, tuan-puan boleh je nak buat sendiri, saya akan ajar, ataupun nak suruh saya, minta saya tolong logkan, maknanya untuk macam kita kata kita nak dapatkan benda tu, saya tolong logkan untuk tuan-puan, dan nanti tuan-puan hanya bayar sajalah dalam masa 10 bulan tersebut. Okey. So ini saya dapat yang saya dapat lah. Saya bayar 10 kali. Saya unboxing ni hari ni, unboxing. So saya buka. So dia pos ni adalah pos berinsurans so hari tu saya bayar dalam RM110 macam tu lah. Okey. RM10 sebab saya beli 1 dinar. 1 dinar kalau harga hari ini RM1,109. RM1,109. Okey. Saya dapat siap public gold bagi free lagi card holder ni. Card holder ni kalau beli RM15 saya ingat. RM15 untuk kita boleh simpan lah emas dalam mana. Keping-keping kan. Ini emas saya. Ini emas saya. Saya bayar 10 kali RM110 satu bulan. Bayar 10 kali pada bulan 1 hari tu saya tak kira rasanya. Sebab bulan 10 habis kan. Lebih kurang lah bulan 1 macam tu saya beli. Ni sebesar duit 10 sen 1 dinar ni. Kad yang tadi, kad sertifikat bagi, maknanya surat beranak lah, bagi untuk yang 4 segi ni kita panggil gold bar. So kad dia warna biru. Kad macam sertifikat dia warna biru. Kalau yang dinar, yang siri bulat ni, kad dia warna hijau. So yang ini dia punya nombor siri dia adalah D144420. Tu. D144420. Okey. So ini nombor siri dia. So kad ni jangan dia hilang lah. Tapi kalau hilang pun public gold janji akan beli semula juga kalau saya nak jual yang ini dengan tolak RM10 sebab kad hilang. Maknanya surat barang hilang. Macam contoh kita pergi JPN bukan, surat barang hilang kan, kita nak print semula RM5 kan. So kalau yang ini emas public gold tak ada surat beranak ni, ditolak RM10 lah. Okey, daripada harga dia beli. Ini 1 dinar saya. Dan sana ni dia sebesar duit 10 sen. Dia boleh buka ni. Mana saya buka kan. Kejap ya. Okey, saya buka. Sebesar duit 10 sen. Tuan-puan boleh simpan benda ni. Baik bayar, contoh kalau ada promosi bayar 10 kali. Kalau tak ada promosi bayar 6 kali lah. So bayar 6 kali dia dalam RM190 sebulan. Ini So ni. Saya bawa ni saya dapat saya unboxing tadi. 1 dinar. 1 dinar. Cantik kan? 1 dinar 4.25 gram. Ada tulis kat situ 4.25 gram. Alamak, nampak. 4.25 gram. Kat bawah ni tulis dia kecil je 4.25 gram. Dan keturunan dia 999.9 lah. Okey, 1 dinar. Sebesar duit 10 sen. Jari saya. So sebesar duit 10 sen saja. Harga dia 1,100. Harga hari ini RM1,109 campur dengan gold premium lah RM10. Lepas tu saya nak hapuskan RM10 lagi kat saya. So yang ni boleh bayar 10 kali kalau ada promosi. Kalau tidak, bayar 6 kali sahaja. RM1,109. Maknanya kalau bayar 6 kali RM190 satu bulan macam tu. Kalau orang yang ada bajet, dia nak menyimpan 200 sebulan, tapi dia punya simpanan memang tak ada-ada.
So simpan aja, contoh dapat 500, 600, terus dia beli barang. So maknanya tuan-puan memang ada masalah emosi bila menyimpan. Saya pun macam tu, sebab tu saya simpan dalam bentuk macam ni. Bila saya mengurangkan masalah emosi saya, mengganggu duit saya dengan saya simpan dalam bentuk macam ni. Jadi bila dalam bentuk macam ni, saya simpan. So 1,000 saya dah ada kat sini. So, saya boleh, bila masa nanti saya boleh tukarkan kepada duit lah. Kalau saya nak beli. Macam contoh ni 2,000. So dua keping ni dah ada kan dalam 3,700. 3,700 ringgit. So kalau contoh saya ada, kalau orang yang duduk rumah sewa ke kan, kalau tiba-tiba je kena keluar rumah, lepas tu nak perlu untuk deposit. Sebab saya ni seorang tuan rumah lah. Saya ada rumah sewa. So ada yang nak masuk rumah sewa saya, masa hari tu kosong, dia cakap, boleh tak puan, saya nak masuk dulu, deposit nanti bila saya dapat daripada rumah lama saya, baru saya nak bayar deposit rumah. Saya minta maaf banyak-banyak lah. Saya kata tak boleh lah. So saya nak orang yang ada kemampuan untuk membayar lah. Sebab yang first kali dia nak masuk pun, kita nampak macam kita ragu-ragu dia boleh bayar atau tidak sewa kita. Jadi baiklah kita kira macam tak apa, minta maaf, saya cari orang lain dulu. Okey macam tu. Dan saya dapatlah orang yang memang berkemampuan untuk menyewa rumah saya. So kalau maknanya kita ada masalah macam itu, masalah kecemasan tu, kita perlukan dana kecemasan untuk nak masuk rumah sewa nanti. Maknanya bila dapat deposit rumah lama, kita simpan balik benda tu. Ataupun kalau contoh kata dalam bentuk emas ni, kita tebus semula lah, kan, yang kita pajakkan dulu. Sebabnya kita memang ada jaminan kita akan dapat balik duit yang kita ada dalam deposit rumah sewa yang lama. Tapi kita nak masuk rumah sewa baru, mesti nak kena bayar rumah orang kan. So mestilah tuan rumah tu nak. Macam tu. So kalau tak ada simpanan pun tak ada masalah lah bila kita ada simpanan emas macam ni. Ni 3,000 lebih. 2 keping je, RM3,700 dah boleh masuk rumah sewa at least. Kalau apa-apa hal kecemasan kan. Okey. So itulah sedikit saya share dengan tuan-puan cara menyimpan duit yang mudah dan murah dan paling berkesan. Boleh mengatasi masalah emosi kita untuk bershopping. Asya cakap ni betul. Orang boleh simpan. Betul. Saya dah akui. Tadi Cik Zul pun cakap dia boleh mengatasi masalah emosi dia untuk shopping, untuk membeli bila disimpan dalam bentuk duit. So kita tengok lagi testimoni penyimpan emas. Testimoni penyimpan emas ni kan. So sekarang dia kata dia simpan, yang ini dia simpan untuk anak dia lah. Saya simpan 1 gram 1 bulan ikut umur anak. Sekarang anak 32 bulan dah ada 32 gram. 32 gram tu berapa kan? Meh kita kira. 32 gram darab hari ni 261. So RM8,352. So 32 bulan berapa kan anak dia kan, kalau 3 tahun 36 bulan kan. So dekat 3 tahun anak dia dah ada RM8,352. Kalau kita adalah bentuk emas, rasanya cepat je kita pinjam sekejap lah duit anak. Kan. So maknanya sebab tu saya kata dia boleh mengatasi masalah emosi lah. Kalau dia kata rasa kalau simpan duit tak ada nilai macam tu. So testimoni penyimpan emas. Ada banyak lagi lah kalau saya nak share. So tuan-puan boleh simpan dulu. Cuba dulu simpan RM100. Boleh klik saya punya dalam post saya ni link tersebut untuk saya bantu tuan-puan adakan simpan dalam bentuk emas. Jangan pula maknanya bila balik daripada bercuti nanti duit dah habis semua kan. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu RM100 sekio dalam emas tu. Lepas tu nanti kan kita next month kita tambah lagi. Okey. So kalau daripada pengongsian ni tuan-puan tengok testimoni penyimpan emas ni, mungkin tuan-puan tak tahu sebelum ni boleh simpan dalam bentuk emas, dalam akaun emas. Okey, mungkin ini ilmu baru yang tuan-puan. Jadi bolehlah tuan-puan sharekan ilmu baru ni kepada orang lain agar orang lain pun boleh dapat tahu berkenaan dengan ilmu ni. Okey. So kita jumpa lagi pada hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.